1717. 24 Jun 1717. Kerana pada waktu inilah buat pertama kalinya tertubuhnya Grand Lodge of England. Grand Lodge of England yang berpusat di Kota Raya London. 24 Jun 1717. Sebenarnya sebelum itu sudah ada pertubuhan yang kita namakan sebelum ini sebagai Scottish Rite dan juga York Rite, perpindahan kaum Viking yang menukar sejarah kebangsaan mereka sebagai Anglo-Saxon yang menempat di tanah besar England sewaktu zaman perpecahan kaum-kaum di tanah besar England. Lalu akhirnya mereka dipimpin oleh seorang raja, iaitu King Arthur, di bawah penasihat yang bernama Merlin. Ini buat kali pertamanya Scottish Rite, awal lagi di Scotland sudah ditubuhkan. Jadi Scottish Rite campur dengan York Rite dan beberapa pertubuhan yang lain, itulah yang membentuk Freemason yang tersurat dan seolah-olah berdaftar untuk kita fahami keberadaan dia. Kemudian mereka mula mengorak langkah bergerak dari 1717. Akhirnya di tanah besar itu jugalah antara negara-negara yang wujud ialah negara Scotland dan juga Ireland. Jadi yang kedua, Grand Lodge of Ireland sudah mula tertubuh pada 1725. Tadi awal 1717, Grand Lodge of Ireland 1725. Kemudian bergerak lagi ke Scotland, tertubuhlah Grand Lodge yang ketiga, Grand Lodge of Scotland 1736. Dan seterusnya. Mereka mula mengintai sebab pada waktu itu sudah mula berlaku revolusi di Amerika. Selepas Scotland tengok 1736 dan kita faham sejarah yang kita sedia maklum, bumi Amerika menjadi merdeka pada tahun 1776. Jadi itu adalah zaman revolusi untuk capai 1776. Jadi mereka menghantar ejen-ejen, kadir-kadir, pentabligh Freemason mereka untuk menangguk di air yang keruh, seolah-olah satu advantage dan peluang kepada mereka untuk melebar luaskan apa yang dikatakan sebagai pertubuhan mencari keanggotaan dan keahlian yang baru di benua Amerika. Lantas apa yang kita dapati hasilnya? 1776 bila diangkat presiden pertama Amerika, iaitu George Washington. George Washington juga adalah merupakan salah seorang ahli dan anggota Freemason. Sebab itu patung pertama yang sampai ke Amerika, patung George Washington hak warna putih tu, dia sama bentuk macam duduknya gambar setan kepala kambing. Ingat? Nah, tengok tak? Gambar setan kepala kambing duduk lagu ni. Sama dengan gaya yang ditunjukkan oleh patung George Washington. Tu ada makna dan ada sesuatu yang tersirat menunjukkan bahawa dia sebenarnya sememangnya ahli Freemason dan kumpulan ini ada hubung kait walaupun mereka berkali-kali menafikan tiada hubungannya okultisme yang dinamakan Kabbalah tadi dengan kumpulan ataupun pertubuhan Freemason mereka. Seterusnya, setiap negeri yang ada dan wujud di Amerika sudah didirikan Grand Lodge tertentu. Sampailah akhirnya benda ini sampai ke tahun 1738. Benda ini berlaku di mana? Benda ini berlaku di mana? Kita kena tengok dalam sejarah. Sebelum 1738 telah berlaku satu sejarah 1730, iaitu perlantikan ketua pedri besar gereja Roman Katolik yang berpusat di Vatican City. Banyak dah sebelum ni pedri-pedri besar mereka, tapi tahun 1730
diangkat seorang lelaki yang bernama Lorenzo Corsini. Lorenzo Corsini yang memakai gelaran Pope Clement. Pope Clement 1730. Maka bila benda ni berganjak sampai 8 tahun kemudian, iaitu pada tarikh 28 April 1738, 8 tahun selepas dia ditabal dan diangkat sebagai ketua gereja Padri Besar Roman Katolik, maka dia menyuarakan penentangan dia terhadap pertubuhan yang dinamakan sebagai Freemason. Jadi dia bermati-matian, berapi-rapi dalam pidato dan ucapan-ucapan dia melarang orang-orang Kristian Katolik daripada menyertai pertubuhan Freemason. Kerana dia membayangkan bahawa adanya hubungan tadi, iaitu Freemason ini berbaur dan dia sudah mencium bau kedajalan dan keyahudian yang lebih berteraskan kepada agama Judai yang di dalamnya ada keterkaitan tadi okultisme, alam mistik yang dinamakan Kabbalah. Yang ini akan membahayakan akidah bagi orang-orang Kristian Katolik. Kalaulah Kristian Katolik melalui padri mereka sudah sekian lama 1738 sudah dapat menghidu dan mengesan akan bahayanya pertubuhan ini, jadi amat malanglah hari ini kalau kita orang-orang Islam boleh masuk dan terjebak ke dalam kumpulan yang dinamakan sebagai Freemason. Apalagi kita mempercayai setiap propaganda-propaganda, kita mempercayai setiap program-program ataupun agenda-agenda yang dilancarkan oleh mereka. Jadi kemudian, iaitu pada 15 Oktober 1890, maka tertubuhlah Undang-Undang Kanun Baru. Undang-Undang Kanun Baru mula tertubuh pada 15 Oktober 1890, yang mana antara isi Undang-Undang Kanun Baru ini, barang siapa di kalangan umat Kristian Katolik yang masuk dalam pertubuhan Freemason, dia secara automatik diisytiharkan sesat dan murtad. Siapa masuk di kalangan Kristian Katolik, sesat dan murtad. Bahkan dilarang sama sekali bahan-bahan bacaan yang diterbitkan dan diedarkan oleh Freemason di kalangan orang awam dibaca oleh umat-umat Islam, umat-umat Kristian Katolik. Ini pernah berlaku dalam sejarah keagamaan Katolik, yang mana penolakan secara drastik, penolakan secara besar-besaran sedia maklum datang daripada suara pemimpin keagamaan mereka yang paling besar, iaitu ketua gereja Roman Katolik Pope Clement, ataupun nama sebenarnya Lorenzo Corsini. Sekarang kita akan bergerak untuk menanyakan beberapa perkara. Bila sebut tentang Lost Freemason, agak-agak tak ada lah kot Lost Freemason ni kat tempat kita kan? Ke ada? Ada ke tak ada? Ada banyak. Lost Freemason cukup banyak. Bahkan Lost Freemason bertapak seawal 9 Disember 1845 lagi. 9 Disember 1845 lagi, Lost Freemason mula bertapak di tanah Melayu. Walaupun pada ketika itu Lost Freemason yang pertama berada di Coleman Street, Jalan Coleman di Singapura. Sebab masa itu Singapura masih lagi berada di bawah semenanjung tanah Melayu. 1845, lama dah Freemason main, lama dah Freemason masuk. Bahkan di Pulau Pinang sendiri 1917 lagi Lost pertama Freemason dinaikkan. Kita tak lahir lagi, kita tak beranak lagi. Mungkin ada yang berusia, tok wan kita mungkin sempat masa waktu dan zaman tersebut, 1917.
Bahkan hari ini dia mula merebak. Di Pahang ada Lodge Freemason, di Perak ada Lodge Freemason, di Melaka ada Lodge Freemason. Di mana lagi? Di Kedah ada Lodge Freemason, di Pulau Pinang lagilah ada Lodge Freemason. Hampir 14, bahkan mungkin sekarang bilangan dia makin lebih dan bertambah. Lodge Freemason berada di muka bumi ataupun tanah air kita. Ini menunjukkan bahawa ancaman-ancaman tadi mulai menyusup masuk. Dan inilah yang pernah disuarakan oleh arwah Tuan Guru Ni Abdul Aziz dulu sewaktu dalam parlimen, dan dijawab oleh salah seorang menteri dalam negeri, bahawa mereka adalah pertubuhan yang berdaftar, tidak menjadi kesalahan. Lepas tu dah tak salah, ikut dia lah, nak buat lagu mana? Nak buat lagu mana? Hari ini kita boleh rasa dan kita boleh kesan akan kewujudan-kewujudan, walaupun mereka bergerak secara perlahan, terselindung dan tersembunyi. Dan inilah guna dan maknanya kita umat Islam memahami dengan secara baik dan praktikal apa yang terselindung di sebalik gagasan dan asas pertubuhan kepada persatuan yang dinamakan sebagai Freemason ini. Baik, sekarang tengok. Tentu kita sedia maklum dengan logo Freemason, bukan? Sedia maklum tak dengan logo Freemason? Pernah tengok macam mana logo Freemason? Logo Freemason mengandungi 3 komponen, 3 elemen, 3 benda. Pertama, hak belah atas tu, hak lagu ni dipanggil jangka lukis. Jangka lukis. Hak bawah pun lagu ni dipanggil pembaris berbentuk L. Tengah dia tu ada huruf G. Oh, lebih kurang lah, saya tak pandai melukis ya. Lebih kurang saya tak pandai nak lukis. Dia lebih kurang, dia ada bentuk jangka kan. Dia main lagu tu. Lepas tu dia ada pula pembaris bentuk L. Adalah sesiku panggil. Lepas tu ada G kat tengah. Tu lambang pertubuhan ataupun persatuan Freemason. Jadi tu yang saya maksudkan sebagai 3 benda, 3 elemen, 3 komponen. Jangka lukis, pembaris berbentuk L dan huruf G. Baik, sebenarnya lingkungan daripada benda tersebut menghasilkan bentuk heksagon sebenarnya. Heksagon, apa yang dinisbahkan sebagai heksagon ialah bintang 6 bucu. Bintang 6 bucu ni selalu dikaitkan dengan penisbahan kepada Star of David, iaitu bintang Nabi Daud. Bagi mereka menganggap bintang ini sudah ada sejak sekian lama yang menjadi lambang kepada kerajaan Nabi Daud dulu, dan juga menjadi lambang kepada perisai-perisai tentera pada zaman pemerintahan Nabi Allah Daud. Bintang bentuk segi 6 tadi. Sebab tu hari ini bendera Israel pun memakai logo ataupun lambang bintang bermata ataupun bersegi 6. Sebenarnya hak atas tu, kalau kita dalam lagi okultisma Kabbalah, sekarang ni dia macam ni lah. Allah, kena bangun duduk tak? Nampak tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hak macam ni tu, payah. Hak macam ni, hak macam straight ke atas, bawah ke bawah tu melambangkan alat kelamin wanita, alat kelamin perempuan. Hak lagu ni tu melambangkan alat kelamin lelaki. Tetapi kita harus faham, keahlian dan keanggotaan Freemason setakat ini tidak merekrut dan mengambil ahli wanita, cuma lelaki. Tak tahulah apa tipu, apa helah mereka mengambil keahlian dan keanggotaan cuma daripada kalangan lelaki.
Jangka lukis campur dengan pembaris menunjukkan bahawa mereka ialah tukang batu tadilah, mason, yang digelar sebagai arkitek. Arkitek ni bukan sekadar arkitek hak lukis pelan tu saja. Arkitek lebih membawa maksud yang lebih luas dan global, ialah perancang. Mereka lah yang buat pelan, mereka lah yang lukis, dialah perancang. Jadi apa rancangan yang terselindung di sebalik makna logo tadi? Tapi yang menjadi misteri bagi kita, apa yang merujuk kepada huruf G? Apa maksud huruf G? Agak-agak apa dia? Agak-agak apa dia huruf G? Ada 4 riwayat berkenaan dengan huruf G. Riwayat yang pertama, G ini merujuk kepada God. God, iaitu Tuhan, bukan Tuhan Allah, tapi Tuhan dalam bentuk manusia yang akan merajai dunia di akhir zaman. Siapa? Dajjal. Tu G yang pertama, satu riwayat. Riwayat yang kedua, G bermaksud great architect. Great architect, iaitu arkitek yang agung, perancang yang agung. Agak-agak siapa perancang yang agung? Orang yang sama juga. Perancang yang agung pun merujuk kepada dia juga. Yang ketiga, riwayat menyebut sebagai geometri, merujuk kepada alat-alat tadi, jangka lukis dan pembaris berbentuk L. Sebab kebiasaan bagi seorang arkitek dan perancang ni tak ada lain, alat yang dia akan guna ialah geometri. Dan inilah yang paling diterima oleh sebahagian besar pengkaji-pengkaji Freemason dan teori konspirasi, iaitu bermaksud Great Pyramid. Great Pyramid, piramid yang agung. Kita pernah lihat logo ataupun lambang piramid agung ini dalam wang ataupun duit dolar Amerika, $1. Ada lambang piramid, lepas tu ada atas tu satu mata. Tapi bertangkuk ke tak piramid hujung dengan satu mata? Tak tangkuk lagi. Maksudnya kerja mereka masih belum sempurna, dan mereka akan sempurnakan di akhir zaman ini dengan pelbagai cara, dengan pelbagai agenda dan program-program di bawah Freemason, dan satu lagi Illuminati. Baik, maksud sebenar gabungan tadi, God baik, great architecture baik, geometri baik, great pyramid baik. Kalau kita gabungkan keseluruhan pun tak jadi masalah. Dia membawa kepada golongan-golongan arkitek. Ini bukanlah menisbahkan orang arkitek saja duduk dalam tu. Maksud arkitek ialah orang yang bekerja menjadi penggerak utama, orang yang jadi perancang utama, pelukis pelan. Okey tak bunyi ni? Yang menjadi pelukis pelan tadi untuk menjayakan rancangan dan pelan mereka. Maksudnya di bawah yang dinamakan arkitek perancang tadi, mungkin di sana ada doktor, mungkin di sana ada saintis, mungkin di bawah ada ahli falsafah, mungkin ada ahli-ahli perniagaan yang besar dan hebat, mungkin ada ahli-ahli perusahaan, mungkin ada VVIP tertentu, mungkin ada bankers, tahu bankers? Orang-orang bank. Mungkin ada penyimpan danar dalam bentuk yang lebih besar, terutamanya 3 benda: IMF, Bank Dunia, dan Federal Reserve. Ini tempat nak simpan cagaran-cagaran duit kertas ataupun wang fiat, iaitu emas. Semua duduk bawah ni dinamakan arkitek. Mereka merancang. Yang dari sudut sains, mereka cipta benda-benda yang boleh pelari manusia ni daripada Allah. Kamu pula bahagian perniagaan, buat satu benda yang boleh pelari mereka daripada agama. Kamu pula dari sudut falsafah, buat falsafah-falsafah yang menjauhkan manusia daripada Al-Quran dan seumpama dengannya. Mereka ada tugas masing-masing. Mereka inilah yang cipta pelan. Inilah yang dinamakan sebagai arkitek-arkitek yang agung. Jadi mereka buat ini, kerjasama mereka adalah berbentuk piramid.
Ada orang peringkat bawah, ada peringkat naik sikit, ada orang sederhana, ada sederhana tinggi, ada tinggi, sampailah kepada Maha Guru, iaitu Grandmaster tadi. Nampak dah? Nampak sebagai contoh hak kita kata degree tadi, degree. Ini boleh saya padam sebab mereka terlibat dengan benda ni tadi. Ni yang panggil kata degree, darjah ni. Biasa jangka-jangka lukis lah nak panggil 90 darjah, 180 darjah, 360 darjah. Ilmu ni zaman bila lagi start ni? Namrus lagi buat ni. Asas dulu 60 saat 1 minit, 60 minit 1 jam, 360 darjah ni zaman Namrus. Zamrus yang cipta lagi. Sebab tu saya selalu kaitkan Namrus ni dengan pengasas Freemason dan Illuminati secara tersirat. Baik, bila disebut degree tadi, sebenarnya dalam keanggotaan Freemason hak paling tinggi 33 degree. Ni paling tinggi ni. Dia bukan nombor 1 tu paling tinggi. Nombor 1 tu duduk sini. Nombor 1 duduk bawah sekali. Dia naik 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita masuk, mungkin kita lah duduk sini ni. Kelas-kelas Capra ni. Capra okey lagi. Height Capra. Itu filem cowboy kan? Ingat? Okey. 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, sampailah ke bawah. Okey, saya nak tunjuk beberapa contoh jawatan. Okey, kalau 24, kalau kita duduk sini, pangkat kita dia panggil Prince of Tabernacle. 24 degree, Prince of Tabernacle. Okey. Kalau kita duduk 25, dia panggil Knight of Brazen Serpent. Ini peringkat 25. Kalau 26, dia panggil Prince of Mercy. Kalau 27, dia panggil Commander of Temple. Kalau 28, dia panggil Knight of the Sun. Kalau 29, dia panggil Knight of Saint Andrew. Okey, kalau 30, dia panggil Grand Elect. Grand Elect Knight Kadosh. 31 dia panggil Grand Inspector. Inquisitor Commander. Kalau 32 dipanggil Sublim. Prince of Royal Secret. Kalau ni dipanggil Sovereign. Grand Inspector. Inspector General. Okey. Tu contoh contoh-contoh kedudukan darjah ataupun degree.
Daripada 24 sampailah ke atas, daripada Prince of Tabernacle sampailah Sovereign, Grand Inspector General. Jadi hak pernah dalam sejarah, hak masyhur, hak kita kenal, hak tak kenal wallahu alam, hak pernah dapat 33 degree darjah, antaranya ialah Karl Marx. Karl Marx, pengarang buku Das Kapital, pengasas komunis. Dia orang Jerman. Walaupun komunis ini diterima dua negara besar, Rusia dan China. Dia adalah berpangkat 33 degree. Selain daripada itu ialah tokoh kartun terbesar dunia, Walt Disney. Walt Disney, Mickey Mouse. Mickey Mouse. Sebab tu Mickey Mouse ke Tom and Jerry ke, kalau kita tengok sebelum mula cerita kartun tu MGN. Wow, apa dia? Gambar singa kan? Singa mengaung. Wow. Singa tu ialah gambar singa Judah. Lambang kerajaan Nabi Daud juga dulu. Singa Judah. Sebab tu singa banyak. Lambang singa Freemason ni banyak di segala tempat. Ada macam-macam singa. Insurans pun ada. Insurans apa gambar singa? Great Eastern Life, di jata-jata negara, di gambar-gambar logo-logo kereta, logo-logo rokok dan sebagainya, banyak guna singa. Itu merujuk kepada singa Judah yang menjadi kebanggaan orang-orang Yahudi pada zaman pemerintahan Nabi Daud dulu. Itu penisbahan yang mereka buat. Antara lain selain Walt Disney, Benjamin Franklin. Dah dengar nama ni? Benjamin Franklin juga darjah 33. Turki, Mustafa Kemal Atatürk juga darjah 33. Itu nama-nama besar yang kita sebut, dan ada lagi nama-nama yang lain yang tak perlulah kita keluarkan atau bahaskan malam ni. Sekurang-kurangnya kita nampak. Sebab tu bila nak bagi darjah kebesaran, hak besar-besar ni, hak daripada 30 sampai ke 33, kalau ada orang-orang hak bawah dia, mereka ada perjumpaan di Freemason Hall tadi, ada hak naik pangkat. Contoh mari ni daripada 3 naik ke 4 ke, kawan ni 20 ke 21 ke, waktu pertabalan ataupun bagi darjah kebesaran tu, biasa orang-orang hak atas ni akan guna satu jenis alat. Alat itu ialah satu alat yang menyerupai tukul besi. Tukul besi. Dan ini mengaitkan dengan satu benda yang kita panggil sebagai Dewa Thor. Nah, tengok filem Thor. Filem Thor, hak hero dia ada tukul besi tu. Sejarah Thor ni dikaitkan dengan petir. Sebab orang-orang dulu cukup sinonim dan dekat dengan sumber-sumber alam. Bagi mereka bila tengok, Kelantan panggil pelakar. Pelakar. Jangan tertukar dengan cat pelakar tu. Cat pelakar tu cat dinding. Pelakar, kilat, guruh. Jadi mereka kata itu adalah apa? Itu adalah suara dewa. Terutama kalau dikaitkan unsur ini dengan dewa Olympus, iaitu ketua mereka, dewa Zeus tu kan. Dia kata guruh ni ialah suara Zeus. Kalau dikaitkan dengan agama-agama India, ini adalah Dewa Indra, Dewa Guru. Kalau dikaitkan dengan Nordic ataupun Norse, lahirlah Dewa Thor. Lahirlah juga Marvel Production, kartun Flash. Flash hak lagi kuat tu, tak pernah tengok? Bukan Flash kamera tu. Tu Flash lain. Flash hero, watak hero, Adiwira. Salah satu tu Flash. Dan semua ni ada perkaitan, bukan kebetulan dan bukan ketidaksengajaan. Memang sengaja mereka memasukkan unsur-unsur ini secara halus dan kita tak perasan pun. Dan anak-anak kita lah yang menjuarai, menjadikan Adiwira-Adiwira ini sebagai watak-watak idola dalam bentuk fandom. Inilah antara budaya 9F, salah satu ialah fandom. Mereka nak tukar budaya ataupun mengidolakan, jangan idolakan Nabi, jangan idolakan sahabat, jangan idolakan ulama, tetapi mengidolakan penyembahan berhala bentuk baru.
Dia nak